billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua diberi kesempatan untuk bersama dalam satu majlis ilmu yang biasa yang acap kali kita adakan, dan perbincangan kita masuk satu bab yang baru, iaitu sifat-sifat huruf. Tak tahu berapa lama dah kita tinggal. Tak ingat. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. 5 bulan. Jadi pemisah kita dengan tajuk sebelum ni masa yang panjang lah, satu tempoh yang panjang. Jika sebelum ni kita membincangkan berkenaan dengan makhraj huruf, pada hari ini kita berpindah kepada bab yang baru, iaitu sifat-sifat huruf. Muka surat 18. Sifat-sifat huruf. Jika sebelum ni kita bincang berkenaan dengan makhraj. Makhraj ialah berkaitan dengan tempat keluar huruf ataupun anggota-anggota yang kita guna dalam penyebutan sesuatu huruf. Dalam mulut kita, dalam lidah kita, di mana tempat huruf tu dilafazkan, disebut. Yang kita nak bincang pada hari ini ialah berkaitan dengan sifat-sifat huruf. Masih lagi berkaitan dengan, belum masuk baca lagi ni, belum masuk pembacaan Quran lagi. Baru bincang berkaitan dengan benda yang huruf tu dulu. Tak pindah dengan huruf lain lagi. Baru batang tubuh huruf tersebut. Dah. Tak masuk dalam huruf yang kedua. Berjumpa dengan huruf kedua. Terusnya berjumpa kedudukan dia dalam ayat, macam mana nak baca. Dan setakat ni kita bincang ialah makhraj dengan sifat. Makhraj huruf. Hari ni masuk sifat. Kedua-duanya berkaitan dengan bagaimana kita nak memberi huruf tersebut hak dia. Hak dia. Tak masuk jumpa dengan hak lain lagi. Baru berkaitan dengan batang tubuh huruf, sesuatu huruf tersebut. Kita kata logik ke kita nak bincang banyak-banyak huruf, bincang huruf. Macam mana sebut, lepas tu ke belakang, macam mana angin, macam mana lafaz dia, tempat mana. Banyak kita kena belajar. Sehingga kalau orang tanya, kalau kita belajar, contohnya mari kita tak ngaji dah. Balik ni orang tanya, demo kita tak ngaji, belajar ke apa? Belajar cara sebut huruf hamzah. Contohnya dah I dah, U sini. Rasanya kalau orang tu jenis otak liberal sikit lah. Apa dia kata? Dia kata demo ni 2 jam dia pergi dapat A, I, U baru tak? Orang lain 2 jam tu duduk belajar, boleh buat naik kapal terbang dah. Boleh drive kapal terbang 2 jam dah. Boleh drive kapal terbang. Boleh drive kapal terbang naik, buat naik. Pilot. Ataupun kalau otak ekonomi sikit, dia kata demo 2 jam tu, kalau demo duk ni saham dah, banyak dah boleh tengok naik tu saham dah. Banyak dah duit. Berapa banyak 2 jam tu rugi. Tu logik, otak logik dunia, liberal otak liberal. Sedangkan dalam agama, setiap usaha kita yang membawa kepada apa yang Nabi nak, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak, menjadi kebajikan. Banyak lagi contoh-contoh dalam agama kita. Contohnya ke bagi? Mudahlah, zakat ke, sedekah ke. Zakat, kita himpun harta banyak dah. Kerja siang malam kerja. Siang malam kerja dengan bisnesnya, yang makan gajinya. Last kali bila cukup hal, kita kena keluar zakat, waktu ambil zakat 25%. Kita kerja letih-letih, kumpul duit, last kali kena waktu ambil.
Kalau ikut logik liberal, bagus tak? Tak bagus, habis duit kita. Kerja letih, habis tak ada pasal. Jadi gitu. Tapi dalam agama ni benda-benda itulah yang membezakan kita dengan otak-otak yang logik sahaja dah. Dah. Dan dalam Al-Quran ni Nabi SAW nak kita baca sebagaimana Al-Quran itu diturunkan. Kama unzila. Kalau kamu Nabi sebut, kalau kamu nak suka untuk baca Quran itu sebiji macam mana diturunkan, ikutlah bacaan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Bagaimana bacaan Ibnu Mas'ud? Satu, first kita kena ingat bacaan Quran ni satu kena luhunul Arab. Luhunul Arab. Dia dalam lidah Arab ataupun lahjah Arab. Al-Quran ni turun dalam bahasa Arab dia. Inna anzalnal Quran Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Aku sungguhnya kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu semua berfikir. Turun Al-Quran dalam bahasa Arab. Maknanya setiap lafaz Al-Quran ini perlu dibaca dengan lahjah Arab yang betul ataupun logat. Lahjah tak? Lahjah ataupun logat Arab yang betul. Kita kena belajar dengan orang Arab. Tak belajar dengan Arab tak apa, lidah Arab. Cara macam mana orang Arab sebut huruf tersebut. Tu yang pertama. Orang Arab sendiri betul tak baca Quran? Orang Arab ni, Arab dia tu bonus. Bonus. Tapi bukan jaminan. Tahu tak? Bonus dengan jaminan. Arab tu bonus. Huruf-huruf tertentu dia boleh sebut dengan jelas. Huruf ta dia tak letih nak sebut. Dia berlatih sikit-sikit je. Belajar sikit boleh sebut. Kita susah. Bo tak. 5 hari tak boleh lagi. Dia ni mudah. Tapi adakah jaminan bahawa dia tu betul? Tak. Al-Quran ni banyak lagi aspek-aspek lain kita kena jaga. Kalau betul dia boleh baca dengan Arab dia, macam dia baca paper Arab je lah, surat khabar Arab. Tak, Al-Quran bukan begitu. Al-Quran ada tajwid dia. Warattalnahu tartila. Warattilil Qur'ana tartila. Dan kamu bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Orang Arab kalau dibaca Fatihah lah, mana kalau betul-betul dia baca dengan Arab dia. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Gitu jelah. Tu tak menepati Quran yang betul lagi. Tetapi dari segi lahjah dia tu bonus dah bagi dia. Dah. Gitulah. Maknanya ulama pasal tak kita duk belajar ni makhraj. Apa dulu ni? Mana dak? Mana sebut sini. Siapa tergeliat lidah dia, tergeliat lidah. Semua tu adalah usaha-usaha kita untuk membetulkan bacaan kita selaras dengan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi ajar Jibril ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ikut dan Nabi ajar kepada sahabat sehingga sampai kepada kita nak kalau boleh bacaan kita sebiji dengan bacaan yang Nabi baca dengan Jibril tersebut. Ke arah itu. Itulah sampai jadi para ulama. Nabi tak ajar ni cara sebutan huruf ni, sifat huruf ni ada berapa-berapa, dia tak ajar. Tetapi sebutan tu ulama buat. Macam mana nak sebut macam Nabi sebut tu? Dia sebut macam tu. Ulama pun cari cara, kaedah, fikir kaedah dengan ilmu yang mereka ada, dengan pengalaman yang mereka ada, dan yang gembeling, tahu tak gembeling? Dia apa panggil? Gembeling. Pakak. Dia kerah tenaga dia, kerah usaha untuk cerita, buat satu ilmu untuk cerita bagaimana Nabi baca tersebut. Faham tak? Gitulah. Setiap usaha dia jadi kitab kepada kita yang kita belajar setiap hari ni. Usaha kita menyambung usaha dia, kita menjawab usaha dia tadi untuk membetulkan bacaan kita selaras dengan bacaan Nabi tadi. Dan insya-Allah setiap usaha kita, walaupun kita sebut ba, sa, sikit saja benda tu, ba, ta, semua tu ditulis sebagai amal ibadat kita, yang mana kalau kita mati dalam keadaan untuk menuju ke arah bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas tak? Gitu. Walaupun nampak sia-sia dak tak ni. Betul lah kalau kita tengok tu. Sikit yang belajar ini. Tu je belajar. Jadi kita kadang-kadang down, lemah semangat. Tu je belajar. Tapi usaha kita tersebut merupakan landasan untuk kita pergi ke arah bacaan kita yang sempurna dah. Lajah Arab dan tartil tadi. Itu mukadimah dah. Okey, sifat huruf. Tu lah, takut terlajak.
untuk semangat lah, takut jadi down. Ada orang sebut ke deh, ada orang sebut kita balik, ada orang sebut. Okey, berkaitan sifat huruf. Bila sebut sifat, gapo kita terbayang kepala kita? Sifat. Sifat ni maksudnya benda yang apa? Ciri-ciri lah. Kalau orang je, orang ni besar, kecil, hitam putih, tinggi rendah. Kalau kereta merah, hijau, biru, besar, kecil, mahal, murah. Mahal, murah, sifat orang boleh juga lah. Semua tu adalah sifat. Sifat ni segi bahasanya maqama bisyai, apa yang ada pada batang tubuh benda tu tersebut. Tu dari segi bahasa lah. Maknanya bahasa ni yang kita faham secara umum. Secara umumnya kita faham apa itu sifat, ialah ciri-ciri ataupun benda yang ada pada sesuatu tersebut. Tetapi dalam bahasa, dalam istilah tajwid, kita baca sini ya. Sifat menurut bahasa, keadaan atau rupa khas pada sesuatu benda, orang dan lain-lain untuk dikenali, seperti hitam, pandai, rajin, sebagainya. Biasa macam ambo sebut tadi lah. Okey, menurut istilah ilmu tajwid, cara menekan atau menyekat udara ketika bunyi huruf dilafazkan, sama ada nyaring, lembut, kuat dan sebagainya. Dengan demikian dapat membezakan setengah huruf yang bersamaan pada makhraj. Istilahnya, kalau kita belajar tajwid, bila sebut sifat huruf, dia bukanlah sifat yang hitam putih macam huruf tadi. Huruf, contoh kita kata kalau ikut takrif ataupun terjemahan lurah tadi, bahasa tadi, bila sebut sifat kita banyak alif, alif panjang. Jim gelekok gitu ada titik. Tu bukan benda yang kita nak bincangkan dalam ilmu tajwid. Sifat yang dimaksudkan ialah as-sifat ni benda yang allati tu'athiru sautul huruf. Allati tu'athir sautul huruf. Allati tu'athir sautal huruf. Suatu benda sifat ialah benda yang boleh, lafaz kita tu yang boleh menyebabkan, memberi kesan terhadap sesuatu huruf, suara ataupun bunyi suatu huruf. Cara kita sebut huruf yang menyebabkan, yang memberi kesan terhadap bunyi huruf tersebut. Tengok dia takrif ke apa. Cara tekan ataupun sekat udara. Huruf tadi lagu mana ataupun cara mana kita sebut, kita sekat udara, kita main dengan lidah kita sekat, kita letak lidah kita dan sebagainya, menyebabkan bunyi tadi berbeza-beza. Tu sifat huruf kan. Kesalahan pada kita sekat ataupun lepas suara tadi, angin, udara ataupun suara tadi, menyebabkan berbezanya huruf yang kita lafazkan. Okey, kita ambil satu huruf contoh. Contoh huruf ta. Huruf ta dengan ta. Huruf ta dan ta. Ta dengan ta deh. Ta dan ta. Ta dan ta ni makhraj dia sama saja. Tepat dia lebih kurang. Dia hujung lidah jumpa dengan lelangit depan lelangit, dekat dengan gusi deh. Gusi gigi atas. Hujung lidah. At. Dia lebih kurang. Dia dal satu lagi. Dia makhraj lebih kurang. Makhraj sama. Ta dan ta. Tetapi dari segi sifat, ta ni mengandungi sifat-sifat yang berat banyak. Istilah jahar yang kita sebut lepas ni. Semua sifat yang ada pada huruf ta ni menyebabkan dia ni kita bunyi, kita boleh beza dengan huruf ta. Sebut ta tak? Ta pula ta. Bunyi lain kan? Tak. Tetapi makhraj dia sama. Kita belajar sebelum ni makhraj dia sama. Tapi apa yang beza dia? Sifatlah yang membezakan huruf tersebut di antara dua huruf tersebut, ta dan ta. Yang kita akan sebut lepas ni. Maknanya cara kita tekan udara, cara kita lepas suara, menyebabkan beza dari segi huruf-huruf yang makhraj yang sama tadi. Ta, at. Okey, boleh tak secara umum? Berdasarkan pendapat yang terpilih mazhab Ibnu Al-Jazari,
Sifat-sifat huruf adalah sebanyak 17. Dia bagi Ibnu Jazari sebut ada 17. Banyak lagi pendapat lain, ada beberapa lagi. Tapi yang terpilih yang kita ambil, yang penulis ni guna ialah pendapat Ibnu Al-Jazari. Dia kata ada 17 sifat. Ada 17. Sudah nak ingat 17 pula. Sebelum ni makhraj ingat 17 dah. Ingatlah ke tak? Yang 17 pun ni dalam makhraj, dalam sifat huruf pun kita kena ingat 17 juga. Okey, tak apa. Oh, mana tu? Apa boleh dah. Apa tadi? 17 sifat yang berbeza tadi. Setiap huruf ni dia ada sekurang-kurangnya tak jumpa lagi. Dia ada dua cara kita nak ajar, nak belajar untuk sifat huruf ni. Satunya kita letak huruf tersebut hamzah. Dah. Kita pun sebut semua sifat-sifat dia. Hamzah, kita pun sebut sifat dia gini, kita pun buat. Jangan lari daripada sifat-sifat tersebut. Boleh tak? Lepas tu ambil huruf ba pula. Contoh dia. Tu satu cara. Tetapi penulis buku ni dia guna kaedah, dia terangkan satu-satu sifat ni. Dia ambil sifat-sifat tadi, sifat-sifat ni. Dia cerita, dia buat mari sifat satu-satu sifat ni, dia bagi tahu huruf-huruf yang terlibat dengan, dia bagi tahu huruf-huruf yang terlibat dengan makhraj sifat tadi. Boleh? Okey, kita tengok. Semua sifat ini dapat dibagikan kepada dua bahagian. Kena cabar otak sikit. Tengah malam ni. Sifat-sifat berlawan. 5 pasangan berlawanan. Sifat-sifat tunggal 7. Tak ada lawan. Sudah. 5 berlawan, 7 tak lawan. Sudahlah. Apa ni? 7 tunggal. Sifat berlawan ada 5. Lepas tu tak berlawan ada 7. Pernah jumpa tak ni? Tak pernah jumpa ke? Tak lagi? Takut tak tahu cerita Melaka. Kalau cerita Melaka mudah sikit. Okay, ready dah? Okay, ready. Okay, 7 ni. Baru kita pergi. Oh, silap. Apa? Saya buat. Apa ni? Sifat ni dia 17 sifat. 17 yang disebut oleh Ibnu Jazari, Imam Ibnu Jazari. Dalam 17 ni dia nak memudahkan kita, dia buat satu pembahagian, teknik pembahagian. Dia akan jadi gini, 17 tau. Ingat 17 ni. Dia bagi dah 5 sifat ada lawan. 5 sifat ada lawan. Ingat gini je lah. 5 sifat ada lawan. Lepas tu 7 lagi tak. Okey. Sebenarnya ni ada sagi tengah ni, biarlah. Apa sifat ada lawan? Yang memudahkan kita ialah kalau kita ingat sifat ni, biasa kita ingat sifat ni. Sifat yang berlawan bermaksud huruf yang ada pada salah satu sifat ni, sini, contohnya sini, dia tak ada pada sini. Kalau ada sini, tak ada sini. Ada sini, tak ada sini. Ada sini, tak ada sini. Dan seterusnya. Manakala kalau sifat tunggal, dia ada tu, dia tak ada lawan lah. Kalau ada sini, mungkin ada sini, mungkin ada sini, mungkin ada sini. Ini tak ada kaitan lah. Mungkin ada sini, mungkin ada sini. Salah satu, bila sebut sifat yang berlawan, dia ada salah satu daripada dua sifat. Okey. Dan hasilnya, setiap huruf tersebut, setiap huruf yang hijaiyah yang kita nak belajar dalam Quran ni, dia mesti ada sekurang-kurangnya berapa sifat? Setiap huruf sekurang-kurangnya mempunyai 5 sifat daripada bahagian berlawan. Setiap huruf mesti ada ni salah satu daripada 5. Daripada 5 pula. 2 daripada 2 sehingga 5 ni. Contohnya di sini. Sini sa, sini sa, sini sa, sini. Maka dia akan jadi 5 sifat. Ini 5 kan? 1 2 3 4 5 contohnya. Dia akan ada
di antara lawan dua ni dia akan ada salah satu. Sehingga cukup 5. Maksudnya setiap huruf wajib ada 5 sifat. Ada 5 sifat ada dia situ. Ada ke tak sifat tunggal lagi huruf tersebut? Ada huruf yang ada sifat tunggal, ada huruf yang tak ada sifat tunggal. Dia kekal dengan 5. Cukup 5 situ, ya cukup bagi dia. Dia tafsir dah. Dia tak mahu dah ni. Dia nak ni 5 cukup. Ada huruf yang ada tambahan lagi. 5 dah sini, tambah 1 lagi jadi 6. Ada huruf yang ada 5 sini, tambah 1 lagi, tambah 2 lagi jadi 7. Dan huruf yang paling banyak ialah 7 sifat, iaitu huruf ada ke ni? Okey, tengok deh. Kadang-kadang ditambah 1 atau 2 sifat daripada bahagian-bahagian tunggal, maka jadi dah 6 sifat. 5, 6. Ataupun 7 sifat. 5, 2, itu 7. Ni main teori aku ni. Ya. Maka jadilah 5, 6, 7 ada. Ada huruf yang ada 5, ada huruf yang ada 6 dan ada huruf yang ada 7 sifat. Huruf yang paling banyak ialah ra, ada 7 sifat. Dia sebut belaka sifat tu. Ni kita tak perlulah takut pening ra. Jahar, inhiraf, takrir, istifa, infitah, izlaq dan tawassut. Apa kita sebut sikit. Bila sebut ra, jahar, dia duduk sini. So, inhiraf. Inhiraf duduk sini. Oh, dia sebut sini dulu ni. Sepatutnya sebut pun habis sini dulu tak? Istifah di sini, infitah di sini, izlaq di sini, tawassut di sini. Lepas tu dia tambah sini, dia tambah inhiraf dengan takrir. 2. Okey, beres. Waktu biar kita tahu gambaran sahaja. Untuk mukadimah. Okey, keterangan sifat-sifat yang berlawan. Ni baru masuk tajuk. Jelas tak tadi? Maknanya setiap huruf dia kena ada sekurang-kurangnya 5 sifat. Yang mana 5 sifat tadi dia akan mengambil salah satu daripada ni. Kategori. Dia ada kategori apa ni kita akan sebut. Dan dia akan mengambil kemungkinan dia akan ambil 1 atau tak ambil langsung atau apa ambil 2. Paling banyak 2 huruf ra. Ada huruf yang 6 sifat, ada huruf yang 5 kekal, 5 pada sini saja. Okey, jelas Sifat yang pertama yang kita nak belajar, kita nak sebut pada hari ini ialah yang pertama ialah al-jahru. Al-jahru. Lawannya ada al-hamas. Al-hamsu. Okey, ni. Al-jahru, al-hamas. Apalah al-jahru, al-hamas. Jahar wa hamas. Jahar dan hamas. Secara rikah kita sebut gitu. Jahar menurut al-jahru menurut bahasa ialah nyaring. Okey, lebih kurang. Menurut istilah tajwid, semasa sebut huruf tersebut, nafas jadi tertahan disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya. Hurufnya 19 terhimpun dalam rangkaian kata azuma waznu qari'in dhi 'addin jiddin talab. Itu semua huruf dia tu 19. Ingat? Huruf-huruf dia tu. Huruf-huruf hamas. Huruf-huruf jahar. Okey, kita baca dulu. Yang kedua, lawan dia ialah hamas. Hamas menurut bahasa ialah sembunyi. Maksud tadi zahir, nyata. Ni sembunyi, nusuk. Menurut istilah tajwid, semasa sebut huruf tersebut, nafas terlepas disebabkan tekanan yang lemah pada makhraj. Hurufnya 10 selain daripada huruf yang bersifat jahar tadi terhimpun dalam rangkaian kata fahathahu syakhsun sakat. Tengok dia kata yang ada huruf yang hamas, maksudnya huruf hamas tadi automatik tak ada, dia tu bukan jahar. Jelas tak? Jika huruf tadi tersebut jahar, baki dia adalah hamas. Maknanya tak akan jadi satu huruf tersebut. Contoh huruf tha, kita ambil apa mula-mula? Fa. Huruf fa ada pada hamas. Fa. Adakah dia huruf jahar juga, bersifat dengan jahar juga? Tak mungkin. Dia mesti hamas. Mesti hamas, tak ada pada jahar. Okey, nak mudah ingat ni je. Ingat satu je. Bila dia automatik gitu, ingat fahathahu syakhsun sakat. Huruf fa. Allah, kalau kita sebut naik motor sebut fahathahu syakhsun sakat. Ingat, balik ni rumah ingat ya. Fahathahu syakhsun sakat. Bila sebut fa,
kita kena ingat dia adalah fahathahu syaksun sakat, dia adalah huruf hamas. Okey, bahasa mudahnya, tak ni bahasa buku. Bahasa mudahnya, bila sebut jahar lawan hamas, dia melibatkan udara. Udara. Pengaliran udara. Masa kita sebut tersebut. Ni. Kategori dia ni. Kita ingat sini. Udara. Masa dalam bahasa Arab disebut, kalau takut ada tak faham bahasa Melayu, kita sebut bahasa Arab dah. Ta'rif ni, jarayanin nafas innan nutqi bil harfi lidha'fil i'timad ala makhraji. Jarayanin nafas. Ada pengaliran nafas ataupun udara. Masa sebut huruf hamah ni, huruf hamah apa? Fahathahu syaksun sakat ni. Semua huruf tersebut, masa kita sebut dia, ada pengaliran udara. Lidha'fil i'timad ala makhraji. Kerana lemahnya pegangan pada makhraj. Pada makhraj kita tadi, pada makhraj kita tekan lidah kita ke, kita tekan pada makhraj kita tak tekan kejap. Sifat tadi, kaedahnya betul, kita tekan dia tu tak, kalau kita buat dengan betul, kita tekan tu tak kejap. Tak kemah. Tak kemah tak? Kejap boleh ke guna? Tak tahu. Kejap kemah. Bahasa tak kemah. Tekan tu tak kemah menyebabkan pegangan kita pada makhraj tak kemah, menyebabkan adanya lebihan udara, adanya udara mengalir keluar. Huruf hamas. Manakala jahar adalah lawan bagi dia. Gana lawan. Lawan dia ialah apa? Tak ada jarayanin nafas. Ada mujarayanin nafasi inda nutqi bil harfi. Tak adanya pengaliran nafas udara ketika menyebut liquwati i'timad al makhraji. Kerana kuatnya kita tekan pada makhraj tersebut ketika menyebut huruf jahar. Automatik lah. Ni ada nafas tubik, ni tak ada. Kita tengok satu-satu huruf fahathahu syaksun sakat. Kita sebut huruf fa. Dia berbaris ke, dia mati ke, dia sakdu ke, duduk dalam keadaan mana pun sama saja, dia tetap bersifat dengan hamas. Sebab dia panggil sifat ni, apa kita belajar ni, sifat lazim, sifat yang melekat pada batas tubuh huruf tersebut dalam keadaan mana saja. Tetapi bila dia berada dalam keadaan mati, sifat tersebut lebih zahir, lebih nampak. Jadi kalau kita nak belajar mudah, kita buat mati ya. Contohnya huruf fahathahu syaksun sakat, kita sebut huruf fa. Macam mana huruf fa? Af. Cara mudahnya kita letak tangan depan ni, memang tu big udara. Af. Huruf ha. Huruf fa. Sa. Ni makhraj dia kan ada kemungkinan salah tak? Ni keluar lidah. Maknanya tarful lisan ma'a tarfi thana yang ulia. Ujung lidah jumpa dengan ujung gigi kaki atas. Dah, gitu. Tubik sikit lidah. Tubik lidah tu, keluar lidah tu bincang makhraj. Tapi nak bincangnya angin tadi. Angin tadi bincangnya adalah dia ni huruf hamas. Keluar angin sikit. Apa lagi? Shin, ash. Sad, as. As ni dia keluar daripada celah-celah gigi bawah angin kita. As. Lepas tu dia bunyi desir sikit lah. Sin, as. Ada angin. Kaf, ak, ta, at. Okey. Semua huruf fahathahu syaksun sakat. Fahathahu syaksun sakat. Huruf ni adalah huruf hamas yang mana sebutan dia ada angin keluar sikit. Ada aliran angin masa kita sebut huruf tersebut. Huruf yang depan-depan tu, huruf fa, ha, tha, ha, semua tu rasanya kita sebut tu jarang silap. Huruf yang biasa orang silap huruf apa? Huruf yang jarang silap huruf apa? Jangan silap, yang biasa silap. Yang biasa silap ialah huruf ta dan kaf. Kalau sebut malak, kita sebut malak. Dia ada angin sikit. Malak. Bukan angin yang kita buat siapa reka-reka, malak. Bukan gitu. Malakat. Bukan. Bukan reka-reka, sebab dia natural je. Kita buat, kita letak makhraj yang betul,